Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bulan dan matahari, yang telah menjadikan gerhana merupakan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya dapat kita menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji kebesarannya, yang malah lalu kita banyak-banyakkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar sama-sama kita dapat hidup dalam keadaan aman dan akan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar semua? Baik. Hujan tak? Belum lagi. Okey, insya-Allah pada hari ini kita akan sambung pengajian kita pada kitab Fathul Bari. Tajuk apa? Seorang suami membaca Al-Quran. Betul tak? Bab ketiga, muka surat 497, iaitu seorang suami membaca Al-Quran sambil berbaring di pangkuan isterinya yang sedang haid. Okey, wa kana Abu Wa'il yursilu khadimahu wa hiya haidun ila Abi Razin fatatihi bil mushafi fatumsikuhu bi'ilaqatihi. Biasanya Abu Wa'il menyuruh pembantunya yang sedang haid kepada Abu Razin, lalu membantunya membawa mushaf untuknya seraya memegangnya pada pengikatnya. Lalu an Mansur bin Safiyah anna ummahu haddathathu anna Aisyah haddathatha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yattaki'u fi hajari wa ana haidun thumma yaqra'ul Quran. Telah diriwayatkan daripada Mansur bin Safiyah bahawasanya ibunya menceritakan kepadanya, Aisyah bercerita kepadanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa bersandar di pangkuanku sementara aku dalam keadaan haid. Kemudian setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran. Okey, keterangan hadis. Yang Abu Wa'il adalah seorang tabi'in yang terkenal. Jadi adalah seorang murid Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud kenal kan? Ya, Abdullah bin Mas'ud, dia salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis. Jadi dia adalah salah satu anak muridnya. Kerana itu kita panggil selepas sahabat itu adalah golongan tabi'in. Ini lepas golongan tabi'in, golongan apa? Tabi'ut tabi'in. Lepas tabi'ut tabi'in, kita panggil tabi'ul atba'. Ataupun kita panggil lepas tu adalah zaman khalaf. Jadi adanya dua zaman, iaitu satunya zaman khalaf, iaitu satunya lagi satu zaman salafus salih. Iaitu zaman salafus salih yang berapa lama? Ada 3 kurun pertama, iaitu zaman sahabat, zaman tabi'in dengan zaman tabi'ut tabi'in. Kerana itu kita tengok empat mazhab, Imam Hanafi, Maliki, Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad, semuanya dalam golongan tabi'in. Jadi mereka dalam golongan salafus salih. Jadi kita dalam golongan apa? Kita ni dalam golongan khalaf. Khalaf ini adalah zaman yang kemudian. Jadi kalau kita ditanya, kita dalam golongan khalaf. Tetapi golongan khalaf dia tak ada buat kepala sendiri. Golongan khalaf dia adalah orang yang junior lah kita panggil. Dia nak kena ikut yang senior. Betul tak? Macam biasalah kalau kita masuk kerja pun ada orang senior yang kita nak kena dengar cakap dia. Jadi begitu juga dalam Islam, kita ada golongan yang kemudian dan golongan yang terdahulu. Jadi
orang yang paling pandai tentang agama tentunya orang-orang terdahulu. Kerana Al-Quran turun direct waktu kepada para sahabat. Para tabi'in sempat lagi jumpa para sahabat yang dapat berjumpa dengan Al-Quran yang tengah diturunkan. Begitu juga dengan tabi'un tabi'in dapat berjumpa dengan tabi'in. Kita nak kata kita ni pandai, jauh beza sangat. Kerana kita punya zaman dah terlalu jauh, 1400 tahun daripada sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Jadi kat situ adanya Abdullah bin Mas'ud. Dan begitu juga anak murid ni nama dia Abu Wa'il. Jadi riwayat beliau ini telah disebutkan secara lengkap oleh Ibnu Abi Syaibah dengan silsilah periwayatan yang sahih. Begitu juga dengan Abu Razin, dia adalah seorang tabi'in yang terkenal. Jadi Abu Wa'il dengan Abu Razin ada dua orang tabi'in, malah Abdullah bin Mas'ud dia adalah seorang sahabi. Dan bila masa kita panggil dia sahabat, bila dia jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan apa? Dalam keadaan Islam lagi, dalam keadaan mumayyiz. Dalam keadaan Islam, dalam keadaan mumayyiz. Mumayyiz tu apa? Mumayyiz tu adalah budak yang belum balik, budak kecil yang belum balik, tapi yang dah boleh bezakan yang baik dan yang buruk. Kalau kita tengok budak-budak zaman sekarang 5-6 tahun belum boleh balik. Betul? Tak dia belum balik, tetapi dia boleh bezakan yang baik dan yang buruk. Seperti mana pada zaman Nabi, budak-budak kecil yang dah mumayyiz tapi belum balik, antaranya Ibnu Abbas, antaranya sahabat-sahabat Nabi yang lain, tapi yang kecil. Jadi yang penting disyaratkan bahawa dia adalah seorang yang mumayyiz dan dia adalah orang yang Islam. Kerana itu kita tak panggil Abu Jahal sebagai sahabat. Betul? Kita tak panggil Abu Lahab sebagai sahabat walaupun dia jumpa dengan Nabi. Direct lagi dalam keadaan bukan mumayyiz lagi, dah balik, dah cukup balik dah tu. Tetapi kerana dia bukan Islam, maka kita tak panggil dia sahabat. Okey, kemudian yursilu khadimahu, memerintahkan pembantunya. Maksudnya adalah budak wanita. Budak wanita tu apa? Adalah hamba wanita. Hamba wanita. Kerana kata khadim bisa bererti budak lelaki-lelaki atau budak perempuan. Kalau biasa, kalau khadim itu boleh jadi lelaki dengan perempuan. Tapi kalau perempuan betul-betul kita akan sebut jariyah. Ingat tak hadis jariyah? Hadis jariyah hadis apa? Hadis yang Nabi SAW tanya kepada hamba wanita itu di manakah Allah. Ingat tak? Kerana seorang sahabat nak tanya, dia pergi ke Rasulullah SAW, lalu dia cakap, ya Rasulullah, ini ada seorang hamba wanita yang dipanggil gelaran dia bagi hamba wanita ni adalah jariyah. Lalu dia kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kau tanyalah dia apa-apa soalan, dan seandainya dia dapat jawab, kau bebaskanlah dia. Lalu Nabi pun tanya kepada dia. Nabi tanya apa? Ya aina Allah, di manakah Allah Subhanahu wa taala? Lalu dia pun menjawab, Allah fis sama. Allah itu berada di langit. Lalu Nabi SAW mengatakan, sadaqti, engkau adalah seorang wanita yang benar, maka sekarang kau telah dibebaskan. Jadi itu gelaran bagi seorang hamba wanita, itu kita panggil jariyah, khusus untuk wanita. Seterusnya kita tengok bi'ilaqatihi, pada pengikatnya, yakni benang yang biasa digunakan untuk mengikat kantung mushaf. Hal ini memberi indikasi bahawa keduanya, Abu Wa'il dan Abu Razim, sama-sama memperbolehkan bagi wanita haid untuk membawa mushaf namun tidak menyentuhnya. Beza membawa dengan menyentuh. Betul? Kalau kita bawa beg, dalam beg kita ada Quran, itu maksudnya kita bawa ke kita sentuh? Kita membawanya, betul tak? Ataupun dalam plastik beg buku,
Okay, plastik tu, kat luar plastik, kat dalam dia ada Quran. Jadi kita membawa Quran. Kalau sentuh macam mana? Sentuh tu kita ambil Quran tu, kita sentuh dengan tangan. Jadi kita tengok dalam riwayat ini, dia mengatakan daripada talinya, daripada benang yang digunakan untuk membawa Al-Quran. Jadi di situ adanya para ulama memberikan satu hukum. Adakah seorang yang wanita haid itu boleh menyentuh Al-Quran ataupun tidak? Okay, nanti saya akan masuk bab tu. Okay, jadi kedua-duanya iaitu Abu Wa'il dan Abu Razin sama-sama memperbolehkan bagi wanita haid untuk membawa mushaf, namun tidak menyentuhnya. Underline tu, namun tidak menyentuhnya. Ya, ada pun korelasi riwayat ini dengan hadis Aisyah adalah dari sisi bahawa wanita yang membawa Al-Quran dengan cara memegang pengikatnya tanpa menyentuhnya adalah sama dengan wanita haid yang hafal Quran. Underline tu, sama dengan wanita haid yang hafal Quran, di mana ia juga membawa Al-Quran dalam hatinya. Kesimpulan ini sesuai dengan mazhab Abu Hanifah. Namun jumhur ulama tidak menyetujuinya. Mereka membezakan antara kedua hal tersebut kerana membawa mushaf dapat mengurangi nilai penghormatan terhadap Al-Quran, sedangkan bersandar menurut kebiasaan tidaklah dinamakan membawa. Jadi Abu Hanifah mengatakan sama, iaitu kan tadi Aisyah mengatakan apa? Mengatakan bahawa Nabi SAW ia sandar dekat pahanya lalu dia baca Al-Quran. Itu sama dengan orang yang bawa mushaf. Jadi para jumhur ulama mengatakan tidak sama. Kerana apa? Bawa tu adalah satu perkataan benda yang berbeza dengan dalam hafalan. Hafalan ni kita tak payah bawa. Memang ada dekat dalam. Dekat dalam diri kita. Kat mana-mana pun dah memang kita hafal surah-surah yang tertentu. Jadi itu hanya perbezaan pendapat mengenai adakah sentuh sama dengan menghafal. Thumma yaqra'ul Quran. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran. Riwayat Imam Bukhari dalam kitab At-Tauhid disebutkan, kana yaqra'ul Quran wa ra'suhu fi hajari wa ana haid. Beliau membaca Al-Quran sedangkan kepalanya berada di pangkuanku sementara aku sedang haid. Jadi berdasarkan riwayat ini, maka yang dimaksudkan dengan bersandar pada hadis ini adalah meletakkan kepala di pangkuan isterinya, iaitu Aisyah. Jadi Nabi SAW bersandarkan kepalanya di pangkuan Aisyah, di paha Aisyah. Sementara Aisyah waktu itu dalam keadaan haid. Seperti mana kita jumpa yang sebelum ni, bahawa Nabi SAW suruh Aisyah sikat rambutnya, betul tak? Sikat rambutnya ketika Aisyah dalam keadaan haid. Tapi Nabi SAW waktu itu iktikaf dekat masjid. Jadi di situ banyak hukum yang telah diambil oleh para ulama. Jadi kat sini nak mengatakan bahawa Nabi SAW membaca Al-Quran sedangkan Aisyah dalam keadaan haid. Yang haid tu Aisyah. Tapi tak semestinya dia tak boleh dengar Quran. Kalau dia tak boleh dengar Quran, mesti Nabi dah suruh dia tutup telinga. Betul tak? Kalau kita haid contohnya, kita dengar Al-Quran dibacakan, kita boleh dengar tak? Boleh dengar. Boleh dengar. Cuma masalah hukum yang para ulama mengatakan yang tak boleh itu adalah menyentuh mushaf tersebut. Menyentuh mushaf kecuali pada keadaan-keadaan yang darurat. Darurat. Contohnya darurat macam mana? Seandainya Quran tu dalam toilet, kita dalam haid, kita dalam keadaan haid, nak angkat tak boleh. Tapi Quran tu lebih buruk apabila dia ada dekat dalam toilet contohnya, ataupun Quran tu dah jatuh di lantai, takut orang tertendang, takut orang terpijak. Lalu itu dibolehkan dalam keadaan tertentu. Kerana para ulama mengatakan kenapa tak bolehnya sentuh Al-Quran, ini pun ada perbezaan pendapat. Ada yang mengatakan berdalilkan la yamassuhu illal mutahharun. Maka dalam Al-Quran Allah mengatakan bahawa tidak boleh menyentuhnya, iaitu Al-Quran, kecuali orang-orang yang bersuci. Kecuali orang-orang yang bersuci. Jadi bersuci di sini telah diperbezakan pendapat oleh para ulama. Contoh Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, bersuci itu adalah orang-orang Muslim.
Jadi orang-orang Muslim umumnya haid ke tak haid boleh pegang, kerana mereka orang-orang Muslim adalah orang suci. Kalau orang-orang yang tak suci adalah orang-orang kafir. Yang orang kafir tak boleh sentuh Al-Quran. Jadi itu salah satu pendapat. Malah pendapat jumhur mengatakan bahawa bersuci itu adalah berwuduk, ataupun dalam keadaan suci, iaitu yang tidak haid dan tidak junub. Jadi dia ada pula lagi satu hadis bahawa Nabi SAW mengatakan la yamassul Quran illa junubun aw haid. Maka tak boleh membaca Al-Quran bagi orang yang haid dan orang yang junub. Tapi itu pun hadis itu telah dikritik oleh beberapa orang ulama yang mengatakan bahawa hadis itu adalah hadis yang lemah. Hadis yang lemah. Tetapi apa pun kita kalau kita nak keluar daripada khilaf, itu lebih baik kita jangan sentuh Al-Quran sewaktu kita dalam keadaan tak suci. Tapi seandainya ada yang berpendapat bahawa bolehnya menyentuh Al-Quran, itu jangan kita sesatkan dia, kerana pun dia pun ada hujah-hujah yang kuat. Jadi kalau kita sekarang ni, kita berpegang dengan yang mana? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Haid, orang-orang haid, wanita boleh sentuh Quran tak? Boleh? Tak boleh? Uzur untuk lebih selamat tak sentuh Quran. Yang ayah-ayah boleh sentuh Quran waktu haid? Ayah tak ada haid. Ayah ada headache je. Okey, kalau tak ada wuduk, kita tak ada wuduk, sekarang kita boleh tak pegang Quran? Boleh. Sebab apa? Kita berdalilkan apa? Islam itu suci. Berdalilkan macam mana Ibnu Katsir rahimahullah yang mentafsirkan apakah maksud suci itu. Okey, jadi tak apa, tak jadi masalah. Tapi umumnya kalau dalam mazhab Syafi'i itu tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Lepas tu ada pula kitab-kitab yang menerangkan tentang adab-adab hamilatul Quran, orang-orang yang memegang Quran dan sebagainya, iaitu ada perbezaan pendapat. Jadi seandainya kalau umumnya kita akan belajar bahawa orang yang tak berwuduk itu tak boleh pegang Al-Quran, itu lebih baik, lebih berhati-hati dan lebih menyucikan Al-Quran. Jadi itu kita jadikan itu satu habit, iaitu bila nak baca Quran kita adakan wuduk di situ. Mudah-mudahan itu lebih suci untuk agama kita, dan lebih yakin apabila kita membaca Al-Quran. Kadang-kadang kita tak ada wuduk, dia baru lepas buang air, betul? Tiba-tiba baca Quran. Jadi dia macam keadaan dia tak begitu selesa. Dalam keadaan hadas. Jadi sebaik-baiknya adalah dengan kita mengambil wuduk. Tapi seandainya tidak, ia tak menjadi satu masalah. Jadi Imam Ibn Daqiq Al-Aid berkata, perbuatan ini merupakan isyarat bahawa wanita yang sedang haid tidak boleh membaca Al-Quran, sebab jika dibolehkan tentu tidak akan timbul suatu anggapan adanya larangan bagi seorang membaca Al-Quran sambil menyandarkan kepala di pangkuannya. Okey, jadi dia masalah dia kalau haid ni dia tak boleh pegang Quran. Baca Quran boleh tak? Baca Quran itu dibolehkan. Baca Quran itu dibolehkan. Itu pun dalam keadaan-keadaan yang kita, contohnya memang kita belajar, betul? Memang kita menghafal Al-Quran, ataupun kita adalah orang yang dia nak baca Quran tapi dia tak pegang Quran, tapi boleh baca. Jadi itu contohnya kita baca ayat kursi pun Quran juga. Kita baca Al-Fatihah, kita nak meruqyah orang ataupun nak meruqyah diri kita sendiri. Jadi itu semua termasuk dalam bab tersebut, kecuali memegang Al-Quran. Itu kalau boleh kita jauhkan. Tapi kalau sekarang orang nak baca Quran dalam handphone, boleh kata tidak? Kalau orang haid, dia nak tengok Quran, dia tengok dalam handphone, dia ada Quran, boleh tak tu pegang Quran tak? Kalau kita pegang handphone, nama dia pegang apa? Pegang handphone tu pegang handphone lah, betul? Dia bukan nama dia pegang Quran. Itu pasal yang membezakan ulama mengatakan pun yang boleh pegang Al-Quran yang tafsirannya. Yang tafsirannya. Kerana apa? Kerana itu tak pure 100% Quran. Itu adanya bahasa-bahasa lain yang ditulis dan diterjemah.
Jadi apatah lagi handphone yang biasa kita gunakan untuk call orang, untuk message, lalu kita boleh gunakan dia sebagai alat untuk kita membaca Al-Quran. Lalu hadis ini juga menerangkan diperbolehkannya menyentuh wanita yang sedang haid. Jadi siapa menyentuh ni? Suami menyentuh wanita yang sedang haid. Kerana badan dan pakaiannya adalah suci selama tidak terkena najis. Pembahasan ini berhubungan dengan pendapat yang melarang membaca Al-Quran di tempat-tempat yang kotor. Hadis ini memberi keterangan bolehnya seorang membaca Al-Quran di dekat tempat yang ada najis sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Hadis ini juga merupakan dalil bolehnya seorang yang sakit menyandarkan dirinya kepada wanita yang sedang haid apabila badan dan pakaian wanita itu tidak najis. Demikian yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi. Okey, jadi di situ kita dah dapat kesimpulan bahawa kalau kita nak pegang Quran dalam keadaan haid itu tak digalakkan. Dan begitu juga dengan orang-orang yang berwudu. Orang-orang yang tak berwudu itu tak digalakkan seandainya kita nak pegang Al-Quran. Tetapi seandainya kita katakan boleh, maka itu tak menjadi satu masalah mengikut pendapat yang lagi satu. Tapi yang lebih selamat adalah tidak memegangnya. Sama ada membaca Al-Quran, itu tak menjadi satu masalah. Jadi itu kita tengok bahawa bolehnya menyentuh. Kenapa dia masukkan bab Al-Quran ni dalam kitab haid? Kerana adanya penyebutan orang yang haid. Dia disandar. Nabi SAW sandar kepada orang yang haid. Jadi begitu juga dengan Nabi SAW. Dia suruh Aisyah sikat rambutnya waktu dia dalam keadaan haid. Tadi nak keluar rumah, siapa sikatkan kita? Sendiri-sendiri dah Ustaz. Mengena-ngada. Dia sekarang dah berumur dah, mengena-ngada lah abang ni. Kalau dia waktu kahwin masih lagi manis lah. Sekarang kalau kita sedawa pun dah buruk. Betul? Kalau baru-baru kahwin dia memang macam tu. Tapi apa pun kita kena cuba. Kena cuba dalam mengembalikan suasana yang indah bersama suami dan isteri, walaupun umur Nabi ketika itu dah 60 lebih. Tetapi masih lagi Nabi SAW memperhatikan bab-bab yang akan menimbulkan kecintaan yang antara satu sama lain. Begitu juga kalau kita nak baca Quran, jangan baca seorang. Baca dengan isteri atau baca depan isteri. Jadi dua-dua dapat manfaat. Kalau kita baca seorang, kita seorang yang dapat. Jadi isteri pun tak dapat. Gitu juga dengan isteri. Nak baca kat telinga suami, tiupkan sekali. Biasanya suami ni dia berat sikit nak baca Quran. Ibu-ibu ni dia rajin sikit. Jadi sama-sama. Jadi kat situ tak secara langsung kita dapat mengajak suami membaca Quran. Ataupun dia sekurang-kurangnya dapat mendengar Al-Quran. Kerana apa? Kita pada zaman sekarang, kalau kita tengok, kalau kita nak masuk hutan sorang-sorang, takut tak? Takut. Pasal apa tak takut? Pasal dia gelap lah. Contoh kalau malam gelap, betul? Gelap takut. Ataupun kita takut ada perkara lain, adanya binatang buas, dan seterusnya. Kalau seorang, kalau dua orang, berani tak? Tak berani sikit lah. Betul? Berani sikit. Jadi ini menunjukkan bahawa begitu juga kita dalam keadaan, begitu juga orang perempuan kalau nak pergi toilet mesti dua orang. Tak semestinya. Zaman dulu lah, kalau rumah-rumah kampung toilet kat bawah, mesti nak minta teman. Betul? Jadi itu menunjukkan bahawa kalau kita berkeseorangan, itu dalam keadaan yang agak tak selesa. Betul tak? Agak dalam keadaan takut dan seterusnya. Begitu juga macam NS. Kalau kita petrol, petrol, kalau polis petrol, dia tak boleh. Dulu kan boleh seorang, tapi sekarang dah tak boleh seorang, kena dua orang. At least ada backup. Jadi dia punya, saya nak katakan kat sini apa dia, kita pada zaman sekarang ini kalau kita tak baca Quran, kita akan rugi pada yaumul qiyamah. Pasal nanti pada yaumul qiyamah kita akan datang tu seorang-seorang. Seorang-seorang pada yaumul qiyamah. Amalan kita sendiri. Tapi kalau adanya Al-Quran di samping kita, yang menjadi amalan kita, maka dia akan menjadi menemani kita pada yaumul qiyamah. Begitu juga dia akan teman kita dalam kubur. Jadi kalau kita dalam kubur seorang-seorang, boring tak? Boring, tak tahu apa nak buat. Dalam kubur, tahu apa nak buat tak?
Tak tahu. Tapi seandainya adanya Al-Quran, adanya amal-amal soleh kita, dia akan teman kita. Ya kan, saya dah beritahu hadis yang panjang tu tentang amalan yang akan menemani kita dalam kubur sampai ke yaumul qiyamah. Antaranya adalah amal-amal soleh kita yang akan sentiasa teman kita sampai hari kiamat. Jadi di situ ya adanya Al-Quran sebagai syafaat dan sebagai teman kita untuk kita bersama selepas kematian kita dan apabila kita berada di yaumul qiyamah. Ya, seterusnya kita masuk bab keempat. Orang yang menamakan nifas dengan haid. An Abi Salamah anna Zainab binti Ummi Salamah haddathathu anna Salamah حدثتها قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حدت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي قال أنفست قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. Daripada Abu Salamah bahawa Zainab binti Ummu Salamah bercerita kepadanya. Ummu Salamah bercerita kepadanya, itu Zainab. Ia Ummu Salamah berkata, siapa cerita kat siapa ni? Ambil, siapa cerita kat siapa? Ummu Salamah cerita kat Zainab. Cuba baca balik. Daripada Abu Salamah. Yang sekarang perawi dia siapa? Abu Salamah. Dia ceritakan bahawa Zainab binti Ummu Salamah bercerita kepadanya. Kepada siapa? Nya tu siapa nya? Nyamuk. Abu Salamah. Yang bahawasanya, tengok tadi dah nya, sekarang tambah bahawasanya Ummu Salamah bercerita kepadanya. Ummu Salamah bercerita kepadanya, iaitu Zainab tadi. Boleh Zainab. Ia Ummu Salamah berkata, ketika aku bersama Nabi SAW sedang tidur sambil mengenakan khamisah, tiba-tiba aku haid. Aku pun beranjak perlahan-lahan lalu mengambil pakaian haidku. Beliau SAW bertanya, apakah engkau nifas? Aku menjawab, benar. Maka beliau SAW memanggilku dan aku berbaring bersamanya memakai khamilah. Jadi dekat zaman dulu, di zaman Nabi SAW, orang yang haid itu ada pakaian yang khusus untuk orang haid. Kalau zaman sekarang kita pakai apa? Orang haid pakai itulah pakaian dia lah. Ada banyak brand lah. Dia banyak brand, tapi tak apa, itu masing-masing lah. Itu semua orang tahu. Tapi kalau zaman Nabi SAW itu pakaian dia nama dia khamilah ataupun khamisah. Itu ada pakaian yang khas untuk haid. Jadi bila dia bangun untuk berganjak daripada Nabi SAW, Nabi pun tanya, kenapa kau bangun? Adakah engkau dalam keadaan nifas? Jadi bertepatan dengan tajuk ni, adanya dia mengatakan apa tajuk ni? Orang yang menamakan nifas dengan haid. Macam mana awal-awal tajuk dulu kita dah sebutkan bahawa pernah Nabi SAW mengatakan bahawa nifas itu haid itu nifas dari segi maknanya. Tapi kita dah bahaskan, para ulama ada yang membezakan nifas lain, haid yang lain. Tapi mungkin dari segi bahasanya ada kesamaan di situ. Kerana kita tengok kalau bahasa Arab, lagi Al-Quran, satu ayat itu boleh menjadi 3-4 makna. Jadi dalam keadaan penggunaan itu, bahasa Arab antara bahasa yang kaya dengan makna-makna yang tersendiri. Okey, jadi kita tengok keterangan hadis. Sebahagian orang mengatakan bahawa judul bab ini terbalik. Yang terbalik. Seharusnya adalah orang yang menamakan haid dengan nifas. Kalau kita tengok tajuk dia apa tadi? Orang yang menamakan nifas dengan haid. Sepatutnya dia orang mengatakan bahawa tajuknya adalah haid dengan nifas. Namun ada juga yang mengatakan bahawa dalam susunan kalimat ini terdapat takdim dan takhir, mendahulukan kata yang seharusnya diakhirkan dan sebaliknya, iaitu penterjemah.
Sehingga kalimat yang seharusnya adalah orang yang menamakan haid dengan nifas, ada pula kemungkinan yang dimaksud dengan perkataan beliau orang yang menamakan adalah orang yang mengartikan ini kata nifas dengan kata haid. Dengan demikian kita dapatkan kesesuaian antara judul bab dengan hadis tanpa harus mengada-ada dalam memadukan antara keduanya. Okay, jadi yang penting bukan masalah tajuk dia, yang penting isinya. Kerana itu kita tengok dalam Al-Quran pun banyak ayat-ayat yang dikedepankan. Banyak ayat-ayat yang dikedepankan. Kerana itu kita tengok Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu pun dengan nama Allah. Okey. Itu pun sebenarnya adalah ayat yang belakang dikedepankan. Kalau kita tengok dalam i'rab dia, itu sepatutnya Bismillah tu tak boleh kat depan. Pasal dia mula-mula dengan ba. Ba tu huruf jar. Huruf jar tak boleh dekat depan. Itu ada perbahasan yang panjang tentang ayat tersebut. Tetapi apa pun Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang ayat-ayat yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikannya. Begitu juga dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sepatutnya apa? Sepatutnya kalau kita tengok iyyaka na'budu, asal yang kalau betul-betul adalah na'budu iyyaka. Dia terbalik. Kerana kita katakan kalau kita tengok dalam susunan ayat dia, kami menyembah hanya kepada Engkau. Itu betul. Betul tak? Itu pasal iyyaka na'budu, sepatutnya na'budu iyyaka, kami sembah hanya kepada Engkau. Tapi ni sekarang terbalik. Allah mengedepankan iyyaka dulu. Pasal apa? Allah nak kita tauhidkan dulu baru sembah. Faham Itu pasal jadi hanya kepada Engkau kami sembah. Sepatutnya kita buat dulu. Na'budu iyyaka, tapi dia terbalik iyyaka na'budu. Begitu juga dengan iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. Sepatutnya nasta'inu iyyaka. Kami hanya meminta pertolongan hanya kepada Engkau. Jadi dalam bahasa Arab ni dia kaya dengan masalah-masalah sedemikian. Itu pasal tak ramai orang yang suka belajar bahasa Arab. Kerana terlalu kaya. Kerana sampai kita tengok antaranya Imam Al-Kisai. Imam Al-Kisai dia habiskan 30,000 dirham untuk belajar ilmu bahasa Arab je. Kalau kita convertkan 30,000 dirham ataupun 300,000 dirham, itu berapa? Yang nak dekat 3.5 million. Harga nilai itu untuk belajar bahasa Arab je. Lagi-lagi pada zaman dahulu, dia nak belajar bahasa Arab bukan macam sekarang. Dia pergi, kalau zaman sekarang kita buat apa belajar bahasa Arab? Google search. Betul tak? Ataupun Google Translation. Dia senang. Dia tak payah kita belajar Arab dia, tapi letak je iyyaka na'budu apa. Apa yang dia translatekan literally itu kita ambil. Padahal tak kena pun maksud dia. Tapi kalau kita tengok zaman dahulu, dia kena travel jauh. Betul tak? Itu belum lagi nak beli peralatan-peralatan yang mahal pada zaman dahulu. Jadi ini kayanya bahasa Arab. Kerana itu Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Cuba bayangkan Al-Quran turun dalam bahasa Melayu. Boleh tak? Boleh lah, tapi kita tak kaya sangat. Kita sesungguhnya juga. Satu tu satu juga, betul tak? Bahawasanya 10 kali bahawasanya. Tapi kalau bahasa Arab, dia boleh mempermainkan depan, belakang, depan. Itu semua ada i'rab dia. Itu pasal kita tengok Al-Quran, dia ada satu Quran gini tebal. Bawah Alhamdu itu ada i'rab dia. Lillah itu ada i'rab dia. Jadi Quran tu jadi besar. Dan orang kalau nak baca tak ada ilmu tentang tu akan pening dalam masalah tersebut. Itu pasal kita tengok imam-imam mazhab, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanbali, semua orang yang pakar dalam bahasa Arab. Jadi untuk memahami, itu nak kena ada Arab dulu. Jadi kita tak cukup dengan kita baca buku Melayu, oh ini maksud Rasulullah. Padahal kita pasal dia feel dia lain. Dan keadaan-keadaan susunan ayat dia lain. Lalu kita tengok keterangan hadis. Sebahagian orang mengatakan bahawa judul bab ini terbalik. Kita tengok Al-Muhallab dan lainnya berkata, kerana Imam Bukhari tidak menemukan nas yang memenuhi pensyaratan beliau dalam masalah nifas, lalu didapatinya haid yang diungkapkan dengan lafaz nifas dalam hadis di atas, maka Imam Bukhari memahami bahawa hukum darah nifas adalah sama dengan hukum darah haid. Namun pernyataan ini telah dibantah kerana judul bab di atas berhubung dengan masalah
penamaan dan tidak berkaitan dengan hukum. Boleh faham? Jadi kalau orang salah faham dengan Imam Bukhari, dia claim bahawa Imam Bukhari ni tak tahu nak bezakan nifas dengan haid. Faham tak? Itu boleh jadi. Pasal kalau kita tengok bab ni pun, kan lain, betul tak? Kita punya first impression kan lain nifas dengan haid. Tapi kenapa Imam Bukhari katakan orang yang menamakan nifas dengan haid ataupun orang menamakan haid dengan nifas? Jadi kalau kita tak tahu tentang Imam Bukhari ataupun kita tak baca, macam mana nak tahu Imam Bukhari tahu tak tahu? Kita nak kena baca semua kitab Imam Bukhari. Kita nak baca satu hadis pun dah terkial-kial. Betul tak? Jadi kita jangan buat apa-apa conclusion tentang apa yang dia tulis, kecuali setelah kita kaji semua manhaj dia ataupun semua method dia dalam penulisan ataupun dalam bab-bab yang tertentu. Namun pernyataan ini telah dibantah kerana judul bab di atas berhubungan dengan masalah penamaan. Underline tu. So masalah bab ini masalah penamaan, bukan masalah hukum darah tersebut, dan tidak berkaitan dengan hukum. Kemudian Al-Khattabi mengkritik pandangan yang menyamakan antara kedua lafaz tersebut dari segi asal kata keduanya sebagaimana yang akan dijelaskan. Lalu Ibn Rushd. Ibn Rushd ni siapa? Ibn Rushd ni salah satu ulama Hambali, yang dia tulis kitab Bidayatul Mujtahid, yang menjadikan kitab-kitab fiqh itu dalam 4 mazhab. Contohnya kalau macam kita dalam mazhab Syafi'i pun ada tulis mazhab ikut 4 mazhab. Siapa yang tulis dalam mazhab Syafi'i? Contoh kalau kita tengok dalam mazhab Syafi'i, kita akan pro kepada semua mazhab-mazhab Syafi'i. Tapi dalam masa yang sama kita tengok Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi dia antara yang terhebat ulama Syafi'i. Sampai perkataan-perkataan dia menjadi salah satu hujah dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam masa yang sama dia tak begitu ta'assub kepada mazhab Syafi'i. Lalu dia tulis kitab apa? Dia tulis kitab Al-Majmu'. Imam Nawawi dia ada kitab nama dia Al-Majmu'. Al-Majmu' ni adalah dia basekan mazhab Syafi'i, tapi lepas tu dia buka lagi 3 pandangan yang lain. Dan kita tengok banyak juga pendapat-pendapat yang dia cakap dia tak pilih pendapat Syafi'i dan dipilih pendapat mazhab lain. Jadi itu menunjukkan bahawa kita pada base-nya, pada asasnya kita kena ada mazhab. Contoh macam Imam Nawawi dia ada mazhab Syafi'i, tapi tak semestinya kita kena ikut 100% apa yang kita rasa ada yang lain lebih benar. Faham? Kerana mazhab ni sebagai jalan, sebagai pedoman kita. Tapi kalau kita menemui satu pendapat yang lebih benar, bagi kita benar, maka itu dibolehkan. Jangan kita mengatakan bahawa tak boleh. Kita mazhab Syafi'i, nak mazhab lain kena pergi Saudi contohnya. Ataupun nak kena pergi India. India mazhab apa? India mazhab apa? Hanafi. Betul tak? Ataupun kita pergi masjid-masjid Jami' kat sini, masjid-masjid India, itu mazhab Hanafi. Ataupun kita nak bermazhab Maliki. Mazhab Maliki biasa orang kat mana? Kat mana? Batam. Mazhab Maliki kat mana? Biasa ni kat Afrika. Afrika akan ambil mazhab Maliki. Malah mazhab Hambali itu kat Timur Tengah, banyak yang mengambil mazhab Hambali. Jadi kita nak katakan bahawa dalam masalah-masalah mazhab, ini antaranya Imam Nawawi. Kalau kita tengok Al-Majmu' tu, kitab dia bukan satu jilid, berpuluh jilid kitab dia. Pasal dalam satu bab taharah dia nak mengemukakan 4 pendapat dengan dalil-dalilnya sekali. Itu bukan satu perkara yang senang. Jadi Ibn Rushd, jadi Ibn Rushd bersama. Jadi dia adalah mazhab Hambali, tapi dia pun buka 4 mazhab juga. Jadi itu kita nampak bahawa opennya imam-imam tersebut, dan bukannya mereka menyeru untuk ikut mazhab mereka. Tapi diorang punya goal apa? Menyeru untuk mengikut kebenaran. Tak? Kerana dalam banyak-banyak mazhab, ada yang salah, ada yang betul. Kerana mazhab ni ada ijtihad dia. Dalam para imam dia ada ijtihad dia. Tapi kita tak semestinya nak kena ikut ijtihad tu, walaupun ijtihad tu salah bagi dia. Jadi kat sini adanya simbol untuk kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ibn Rushd dan selainnya berkata, maksud Imam Bukhari adalah untuk menetapkan bahawasanya lafaz nifas merupakan kata asal bagi darah yang keluar. Maka mengungkapkan darah yang keluar
tersebut dengan menggunakan kata nifas adalah ungkapan yang menggunakan lafaz yang lebih umum. Jadi daripada perkataan nafasa, itu keluarnya darah daripada tempat, itu lebih umum. Jadi keluar dia boleh jadi haid, boleh jadi nifas yang kita faham dari segi bahasanya. Maka Nabi SAW menggunakan ungkapan pertama, sedangkan Ummu Salamah menggunakan ungkapan kedua. Dengan demikian judul bab ini sesuai dengan ungkapan yang digunakan oleh Ummu Salamah, wallahu taala a'lam. Lalu kita tengok fi khamisatin, yang mengenakan khamisah. Khamisah adalah kain hitam, underline tu, kain hitam yang bercorak tertentu dan dibuat daripada wool. Wool apa? Baba black sheep. Wool apa? Cotton. Betul tak? Wool bukan cotton. Wool apa? Kapas. Betul? Pasal. Yalah, kapas lah wool. Jadi dia buat daripada wool atau selainnya. Namun saya tidak mendapati dari sekian banyak jalur periwayatan hadis di atas yang menggunakan perkataan khamisah kecuali riwayat ini. Sedangkan murid-murid Yahya serta murid-murid Hisham semuanya meriwayatkan dengan lafaz khamilah. Terpaksa kita dapat tadi ada yang atas tadi khamisah, yang kedua khamilah. Sebagaimana yang disebutkan pada bahagian akhir hadis di atas. Lalu dikatakan bahawa khamilah adalah bordiran. Apa benda bordiran tu? Deodoran. Saya tak pasti apakah bordiran. Namun ada pula yang mengatakan khamisah adalah sejenis perbainani. Al-Khalil berkata khamilah adalah pakaian yang dibordir. Saya faham maksud bordir, ataupun dia ada border. Border maybe dia ada jaring-jaring dia supaya darah tak terkeluar ke. Allah Ta'ala alam. Atas dasar ini maka tidak ada kontradiksi antara kedua lafaz tersebut, sebab bisa saja yang dimaksud adalah kain hitam yang maksudnya maybe yang dimasukkan adalah yang khususlah untuk haid tersebut, supaya tidak tertumpah dan sebagainya. Kerana zaman dahulu dia tak ada macam zaman sekarang. Zaman sekarang kita boleh simpan dalam beg je. Betul tak? Kat mana-mana boleh pakai. Tapi zaman dulu dia kena ada baju dia. Yang kita sebut dalam bab ni. Kerana itu kita tengok pada zaman dahulu orang-orang wanita itu lebih, kerana dalam Al-Quran Allah mengatakan apa? Waqarna fi buyutikunna. Dan hendaklah wanita-wanita itu tetap duduk kat dalam rumah. Kerana itu sampai-sampai kalau pergi masjid itu wanita lebih afdal di rumah. Betul? Itu jadi pada asalnya pada zaman dahulu, kerana itu lebih menyucikan wanita. Kerana wanita makin banyak kat shopping kompleks, makin banyak kat tempat-tempat lain, makin expose. Dia macam kuih lah, kuih tart. Dia kalau expose dekat apa ni, dekat angin ataupun tak tertutup, jadi dia rosak tak? Dia rosak. Macam tu lah saya umpamakan je lah. Jadi kerana wanita dia punya harga dia tinggi. Jadi kalau banyak-banyak keluar sangat pun, kalau tak ada apa-apa pun nak keluar, tu habit dah. Betul tak? Tak ada apa-apa pun, nak boring, jom keluar. Pergi mana? Istanbul Gourmet contoh. Jadi dia dekat situ yang akan menjadikan salah satu benda yang pada asalnya dia bagus, iaitu dia duduk di rumah, tapi kerana itu dapat pakaian yang khusus. Tapi tak apa, kalau seandainya kita dah ada teknologi sekarang untuk menahan haid dan sebagainya, dengan bawa dalam beg, bawa banyak-banyak, supaya dia tak tertumpah pada dalam masjid contohnya. Kadang-kadang kita berada dalam masjid waktu tu kita belum haid, betul tak? Tapi itu pun nak kena standby. Kerana haid tu datang tanpa kita sedari. Tengok-tengok dah berdarah. Okey, seterusnya fansalaltu, aku pun beranjak perlahan. Jadi kat situ adanya adab. Tak ada lari keluar kabut, tinggalkan Nabi SAW. Jadi aku pun beranjak perlahan-lahan, yakni aku pergi dengan perlahan-lahan. Lalu ditambahkan oleh Imam Bukhari pada riwayat Syaiban bin Yahya, dari Yahya seperti yang akan disebutkan dengan lafaz aku pun keluar darinya, yakni dari khamisah, seperti dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Seakan-akan Ummu Salamah merasa khawatir jika kain tersebut terkena darahnya. Faham Atau ia takut jika Nabi SAW mengajaknya bermesraan. Jadi dia tarik break dulu.
Dia jangan tahu dia dah haid pun, tak apalah, jalan je lah. Dia tak boleh begitu, kerana itu ada larangan apabila kita bersama dengan wanita yang haid. Oleh sebab itu ia pun pergi untuk menyiapkan diri, atau ia merasa kurang pantas berada di dekat Nabi SAW dalam keadaan seperti itu. Oleh kerana itu Nabi SAW mengizinkannya untuk kembali tidur bersama. Tapi selepas dia pakai pakaian haid. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan Nabi SAW itu tak tahu alam ghaib. Faham tak? Jangan assume bahawa Nabi SAW tahu alam ghaib. Kalau Nabi tahu, Nabi tak payah tanya lagi. Bahawa aku dah tahu dah apa keluar kat situ. Nabi tak payah tanya. Itu pasal Nabi tanya, adakah kau haid? Dan Nabi pun tak tahu. Seandainya Nabi tahu dia haid, mesti Nabi SAW tak bermesra dengan dia, contohnya. Jadi itu menunjukkan Nabi pun manusia biasa antara kita. Cuma Allah mengatakan dalam Quran, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah. Allah mengatakan bahawa tidaklah Muhammad itu salah seorang daripada bapa-bapa kamu. Maksudnya apa? Walaupun bapa ni dia punya tahap dia ada tinggi sikit, tapi still bapa. Faham Maksudnya still dia orang biasa, tidak. Tapi Allah katakan bukan Muhammad, ini bukan bapa-bapa orang yang biasa, tapi dia adalah Rasulullah. Dia adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dan penutup segala nabi. Itu pasal Allah melarang orang-orang para sahabat meninggikan suara pada Rasulullah. Jadi tak boleh tinggikan suara pada Rasulullah. Sampai sekarang pun sama. Kalau kita ziarah makam Nabi, itu tak boleh tinggikan suara. Jadi tak boleh nak pergi, kalau pergi kat makam Nabi kita tengok makam Nabi, Mat, apa khabar Mat? Buat macam kawan. Ataupun kita nak menangis, meraung kat depan tu, betul? Benda terjadi. Benda terjadi. Ataupun kita nak selawat. Selawat, tapi selawat dia jerit-jerit. Pernah tengok? Dia biasa, kalau adalah grup-grup tertentu, dia ada selawat dia jenis begitu. Lihatlah mat. Dia mat dia penting. Mat dia kuat. Tapi itu bukanlah adab-adabnya. Jadi kita nak kena tahu bahawa Nabi SAW adalah bukan orang biasa. Bukan orang biasa, dia adalah seorang Rasul yang kita harus hormati dengan adab-adabnya. Tapi tak sampai kita menyembah dia. Itu boleh. Kadang-kadang syaitan ni suruh kita hormat, at last kita menyembah dia. Jadi kita minta apa? Kita minta tolong direct kepada dia. Contohnya kita mengatakan aghithna ya Rasulullah. Aghithna ya Rasulullah tu apa maksud dia? Adalah aku mohon perlindungan yang maksimum kepada engkau ya Rasulullah. Jadi itu salah satu perkara yang boleh menjatuhkan akidah kita. Kalau kita minta direct kepada Nabi, dia masalah perantaraan itu satu masalah. Tapi kalau dah minta direct kepada Nabi, itu para sahabat pun tak buat sedemikian. Kerana apa-apa saja masalah, Nabi katakan apa? Idza sa'alta fas'alillah. Bila kau nak minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak boleh minta kat Nabi. Kalau minta kat Nabi, Nabi buat apa? Nabi pun minta kat Allah. Betul tak? Nabi kalau macam hujan sekarang, Nabi SAW nak minta hujan pada waktu tu, para sahabat minta kat Nabi, Nabi pun minta kat Allah. Nampak tak? Itu Nabi yang minta kan. Tapi kalau kita minta direct kat Nabi, Nabi tak boleh buat apa-apa. Itu menunjukkan Nabi itu walaupun dia seorang Nabi, tapi tak sampai kita mendewakan dia menjadi Tuhan. Seperti mana orang-orang kafir menjadikan Isa sebagai Tuhan. Betul? Kerana apa? Allah bagi fitnah dekat orang-orang kafir ni. Nabi Isa boleh hidupkan mayat yang telah mati. Boleh hidupkan mayat yang telah mati. Tapi itu memang satu fitnah yang besar lah. Kerana kalau kita zaman sekarang, kita tengok orang yang boleh hidupkan orang mati, pun goyang juga kita ni. Betul tak? Pasal apa? Pasal itu satu benda yang takkan orang boleh buat. Kecuali ada mukjizat yang telah Allah berikan. Tapi memang ada. Zaman sekarang ni memang ada. Orang mati hidup balik. Ada tak? Ada. Ada, kerana ada satu tukang mandi jenazah ni diceritakan kat saya. Bahawa dia mandikan jenazah tu kat hospital dah confirm dah meninggal. Dah meninggal. Lepas tu kita dah sampai masanya untuk kita mandikan jenazah tersebut. Bawa lah mandi dia dekat apa kita panggil tu, tempat dapur lah. Biasa mandi jenazah kan kat dapur. Lepas tu ada dia punya tempat mandi, dia punya aluminium tu. Lepas tu dah mandi buka mata dia. Tengah-tengah mandi kan nak sapu muka, buka mata dia.
lalu dia pun duduk. Subhanallah. Buka mata boleh lagi lah. Mungkin tersalah mata dia, terkera sikit ke. Contoh. Tapi masaknya dia duduk. Habis keluarga dia semua lari. Tinggallah si pak tukang mandi jenazah tu pun takut juga tu. Lalu tengok-tengok dia belum meninggal. Jadi Allah Ta'ala alam, itu mungkin Allah nak bagi dia kesedaran, ataupun nak bagi dia rasa, ataupun memang dia belum mati. Maybe doktor salah check ke, tanda dia pingsan, ataupun dia tidur-tidur ayam ke, tapi dia dah meninggal. Okey. Jadi itu menunjukkan Nabi SAW tak tahu alam ghaib. Okey, seterusnya, Siyaba hidati, pakaian haidku. Siap, pakaian haidku. Maksudnya aku mengambil pakaian yang biasa aku pakai waktu haid, atau pakaian yang telah aku siapkan untuk dipakai saat haid. Lalu ditanya, Nufisti, apakah engkau nifas? Al-Khattabi berkata, asal kata nifas adalah nafs, yang bererti darah. Yang underline tu, yang bererti darah. Jadi kita tahu. Hanya saja mereka membezakan pembentukan kata kerja haid dan nifas dari lafaz tersebut. Apabila yang dimasukkan adalah haid, maka mereka menyebutkannya nafisa. Sedangkan jika dimasukkan adalah darah setelah melahirkan, maka mereka menyebutkan nufisa. Ini merupakan pendapat sebagian besar ahli bahasa Arab. Hanya saja telah dinukil oleh Abu Hatim daripada Al-Asma'i bahawa ia berkata, lafaz nufisa adalah kata kerja yang bermakna darah yang keluar dari wanita baik saat haid maupun setelah melahirkan. Sementara pada riwayat-riwayat yang sampai kepada kami, ada yang menggunakan lafaz nufisa dan ada pula yang menggunakan lafaz nafisa. Hadis di atas merupakan dalil bolehnya seorang suami tidur bersama wanita haid dengan pakaiannya, atau berbaring dalam satu selimut bersama isterinya yang sedang haid. Di samping itu, hadis di atas merupakan keterangan disukainya bagi wanita menyiapkan pakaian khusus untuk dipakai saat haid selain pakaian yang ia pakai sehari-hari. Mengenai persoalan ini telah disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab khusus. Adapun mengenai perbicaraan tentang bercumbu dengan isteri yang sedang haid akan dibicarakan pada bab berikut. Jadi itu menunjukkan walaupun wanita itu haid, boleh tidur bersama tak? Boleh tidur bersama di bawah satu selimut, tapi tak boleh buat lebih je daripada tu. Nanti kita akan masuk bab bercumbu. Jadi kita nak kena faham, bercumbu lain, bersetubuh lain. Bercumbu tu macam mana? Bercumbu apa? Apa bercumbu tu? Ni coklat kek baru Bercumbu. Bercumbu tu bercumbulah. Dia melakukan muqaddimah untuk berjima. Itu bercumbu. Ataupun dia bermesra, lain dengan bersetubuh. Dan ini juga menunjukkan bahawa orang yang wanita yang haid itu bukanlah najis kecuali tempat itu tersebut. Jadi ada orang tanya, Ustaz, saya kalau nak tidur, saya pakai baju tidur. Habis takkan bagi tidur pakai baju nak pergi masjid. Maksudnya, ialah faham orang perempuan punya baju tidur dia ada special sikit. Jadi tapi Ustaz, saya nak baca doa. Ibu-ibu baca doa tidur tak? Ke nak pakai baju tidur, tak pakai baju doa, tak baca doa tidur. Lalu dia nak baca doa waktu dia nak tidur. Dalam keadaan baju yang tidur. Baju tidur dia. Faham lah baju tidur. Lalu dia katakan, habis macam mana Ustaz? Kalau terbuka-buka macam ni, boleh ke baca doa? Boleh ke tak ibu-ibu? Boleh. Habis macam mana kalau terbuka? Maksudnya ada part-part terbuka macam mana? Baca je lah. Baca je lah. Kerana baca doa ini tak disyaratkan menutup aurat. Betul? Kalau kita nak baca doa tidur, kena pakai telekung tak? Yang suami tengok lain pula, awak ni malaikat mana datang kat sebelah saya. Jadi dia boleh kita baca doa, tapi doa tidur lah. Tapi doa tidur yang bersesuaian dengannya. Hatta kita katakan boleh baca doa. Pasal apa? Hatta nak berjima itu kena baca doa. Nak berjima dengan suami, dengan isteri itu kena baca doa. Jadi doa tu ada tempat-tempat dia. Nak masuk toilet pun kena baca doa. Betul tak? Dan seterusnya. Kita masuk kepada bab kelima tentang bercumbu dengan isteri yang sedang haid. Bercumbu dengan isteri yang sedang haid. An Aisyah qalat, kita sambung minggu depan.
Dia kalau berjumpa dengan isteri terakhir ni dia gairah sikit. Tapi tak apa, kita sabar dulu. Kita sambung kitab kita, figure Rasulullah. Muka surat berapa kita? Ada siapa yang tak dapat buku lagi? Ada satu lebih kat sini. Nak? Bagi kat orang. Bagi je. Bagi kat wanita. Bagi kat ni, puan ni. Muka surat apa? 94. Tajuk ke-17. Betul? Tentang kain sarung. Hadis ke-96. Kita tengok muka surat 94. Bab ke-17 tentang ciri-ciri kain sarung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babu ma jaa fi sifati izari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Burdah an abihi qala akhrajat ilaina Aisyah radhiyallahu anha kisaan mulabbadan waridaan ghalidhan faqalat qubida ruhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hazain. Kita tengok daripada Abu Burdah. Ini daripada ayahnya. Ayah siapa? Abu Burdah. Siapa nama ayah dia? Tengok footnote kat situ. Nama dia Abu Musa Al-Ash'ari, salah seorang sahabat yang masyhur. Kita dah katakan Abu Musa ni dia antara khusus dia apa? Menulis wahyu. Dia menulis wahyu, menulis penulisan Al-Quran. Daripada ayahnya ia berkata, Aisyah menunjukkan kepada kami sebuah pakaian kumal yang bertampal serta sebuah kain sarung yang kasar. Dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal sewaktu memakai ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat sewaktu dia pakai kain yang tadi tu, kain yang kumal, kain yang kasar, kain yang bertampal lagi. Itulah pada pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum akhir hayatnya. Kalau kita tengok pada zaman sekarang, kalau orang nak meninggal, dia akan pakaikan dengan pakaian yang handsome contoh dia. Betul tak? Itu kalau bukan agama kita lah. Kalau bukan agama kita, dia akan pakai kot. Pernah nampak? Mayat tu dia pakai kot. Betul tak? Pakai kot, pakai tie, pakai bow. Nasib baik tak pakai topi je. Jadi di situ yang menunjukkan bahawa pakaian Nabi SAW adalah pakaian yang betul-betul tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita dah katakan seandainya Nabi hendakkan pakaian yang mahal, Nabi nakkan pakaian yang elok, itu Nabi boleh je minta kepada sahabat. Betul tak? Supaya dapatkan, aku nak itu, aku nak ni. Tapi Nabi SAW, itu pasal Nabi kalau kata Nabi buat. Itu Nabi katakan apa? Al-yadul ulya khairum minal yadus sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Itu dia tak boleh nak meminta-minta. Jadi kita kena bayangkan. Bayangkan bagaimanakah keadaan Nabi. Itu waktu nak meninggal, Nabi SAW pakai kain yang sedemikian. Bagaimana hidup dia. Bagaimana hidup dia. Yang Nabi SAW itu tak banyak bajunya. Tak banyak jubah dia, kecuali yang itu juga. Dan kalau bertampal, dan kalau koyak itu dia bertampal. Jadi sekarang, adakah kita kena koyakkan jubah kita dan kita tampal untuk menjadikan itu sunnah? Tak. Tak. Tapi kalau terkoyak, boleh tampal tak? Boleh tampal. Kalau koyak kita boleh tampal. Ataupun contoh sekarang biasa dia koyak, bukan orang tarik, tapi biasanya bila iron baju, tak? Saya tengok dah berlubang kat tengah. Pasal apa? Pasal panas sangat. Jadi itu seandainya begitu kita boleh bertampal
Tapi seandainya nak beli yang baru boleh tak? Boleh lah, tak jadi masalah. Cuma dia ikut kesesuaian masa dan tempat. Jadi ada menunjukkan kat situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal sewaktu memakai ini. Jadi kita tanya balik, Rasulullah meninggal bila ni? Berapa tarikhnya? Satu Muharram. Bila Nabi wafat? 12 apa? Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal, hari Isnin. Take note kat situ tepi. Siapa yang belum tulis lah, kita dah pernah ulang ni, betul? 12 Rabiul Awal, hari Isnin. Dan ditanam hari apa? Hari Rabu. Jadi ditanam hari Rabu. Dan Nabi SAW akhir kalimah dia daripada mulut dia apa? Nabi wafat, akhir kalimah dia daripada mulut dia apa? Suka hati engkau lah. Oh, ilaha illallah. Boleh cakap Melayu pula. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Itu nak keluar rumah. Apa? Last Nabi SAW katakan, inna salati wa nusuki sakaratul maut. Nabi katakan ila rafiqil a'la. Tulis kat tepi tu. Macam mana nak ija? Ija lah. Nama dia Ila. Sebut Ila, bukan Ela. Ila rafiqil a'la. Ila rafiqil a'la. Dapat? Okey, jadi kalau kita sebelum ni kita dengar tentang ummati. Ya saya? Ma makna? Oh lama cakap Arab lah. Apa maksud dia? Ila rafiqil a'la itu adalah ila tu ke, betul tak? Ila rafiqil a'la itu ke rafiq itu akan menyusul yang tempat yang paling tinggi, iaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu menyusul, iaitu akan pergi, aku akan pergi ataupun menyusul ke tempat yang paling tinggi, iaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, al-a'la. Okey, jadi kalau kita sebut tentang hadis ummati maksud Nabi SAW wafat, itu ada riwayat, tapi riwayat itu tidak tepat. Malah Nabi ada sebut ummati, tapi pada tempat yang lain. Kalau kita sebutkan Nabi pernah tak cakap ummati, katakan pernah. Bila? Bila Nabi SAW teringatkan tentang umat dia lah. Pasal Nabi SAW bicara waktu tu tentang umat Nabi Ibrahim. Nabi SAW bicara tentang umat Nabi Isa. Tapi at last Nabi SAW menyebut ummati. Lalu Nabi SAW pun mengalirkan air matanya, kerana terlalu sayangkan umatnya. Tapi itu bukan sewaktu dia nak wafat. Lalu terus Allah Subhanahu wa taala terus hantar malaikat. Saya pernah ceritakan hadis ni? Tak pernah. Lalu bila Nabi SAW menangis, Allah terus hantarkan malaikat daripada atas langit untuk turun berjumpa Rasulullah SAW. Ini ada dalam Riyadhus Salihin hadisnya, boleh cek nanti. Lalu malaikat pun mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya umat-umat kau ni semua akan dirahmati. Kerana Nabi terlalu sayangkan umat dia. Tetapi itu dirahmati selagi mana diikut dia punya panduan lah. Selagi ikut Al-Quran, selagi ikut As-Sunnah, selagi ikut membaca doa-doa kita pada setiap hari. Itu Nabi SAW sampai mengalirkan air mata. Kita pernah tak fikirkan Rasulullah sampai mengalirkan air mata? Pernah?
Kadang-kadang kita selawat pun tak ada feel. Betul tak? Oh, Salam Muhammad, Salam Muhammad. Begitu je. Begitu kasarnya kita dengan Rasulullah. Tapi Nabi, kita tengok umat dia, Nabi sayangkan umat dia sampai mengalir air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan para sahabat. Sampai-sampai Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ketika dia ada kat Yaman, dia dengar Nabi dah wafat, dia tak percaya. Sampai bukan dia tak dapat terima takdir lah, tapi dia tak percaya. Pasal apa? Pasal sebelum dia pergi ke Yaman, Nabi dah pesan kat dia, wahai Muaz, inilah aku rasa pertemuan yang terakhir antara aku dengan engkau. Nabi pesan. Lalu dia katakan apa? Aku takut-takut selepas pertemuan ini, bila kau balik nanti, kau dah takkan dapat berjumpa dengan aku. Muaz pun nangis dengan seteruk-teruk nangisnya. Sayangnya dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi at last Nabi pun bujuk Muaz, dan Muaz pun nak berhenti. Kerana Muaz tahu bahawa kalau nak menangis tak habis, tak game. Betul tak? Memang akan menangis saja. Tapi dia fikirkan untuk maslahat yang lebih besar, iaitu berdakwah kepada Allah. Tak apalah, biar Rasulullah itu mati walaupun aku tak ada, tapi aku dapat menyampaikan dakwah itu yang lebih luas. Alhamdulillah, sampai sekarang kita tengok penduduk-penduduk Yaman majoritinya Islam. Yang dahulunya apa? Orang-orang Yaman dahulu beragama apa? Yahudi dan Nasrani. Yaman-Yaman Arab tu, dulu dia orangnya agama Yahudi dan Nasrani. Kerana itu dalam hadis tu Nabi SAW mengatakan, ya Muaz, seandainya kau jumpa ahli kitab, Nabi pesan, kat sana akan datang ahli kitab. Fayati qaumun min ahli kitab. Jadi kat situ. Tapi alhamdulillah, tengok atas usaha dan atas kesungguhan Muaz bin Jabal, semua masuk Islam. Jadi bila dia dengar tentang kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak dapat dia rasa macam bedek lah. Orang ini betul ke tak betul ni. Lalu dia pun balik daripada Yaman balik ke Madinah. Itu bukannya dekat. Lalu sepanjang perjalanan dia tertanya-tanya, betul ke Nabi dah mati? Belum lah. Betul ke? Betul. Sekali dia balik Madinah, dia tengok Nabi SAW dah wafat. Betul Nabi SAW dah wafat. Jadi kita tengok dalam hadis ni, Nabi SAW wafat dalam keadaan dia memakai kain yang paling buruk. Subhanallah. Jadi itulah Rasulullah yang dijanji syurga. Tapi jangan pula kita lepas ni pakai kain buruk juga. Keluar kat rumah pakai kain buruk, lap-lap meja, kita panggil itu kain buruk kan. Jadi jangan begitu pula. Kerana Nabi SAW mengatakan apa? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sebenarnya Allah itu indah dan suka kepada keindahan. Allah itu indah dan suka kepada keindahan. Jadi kalau kita pakai baju hari ni, saya tengok semua berseri-seri kat sini. Betul tak? Lagi-lagi kalau pakai baju warna purple, subhanallah, berseri dia lain. Jadi di situ adanya kita nak kena pakai pakaian yang cantik, tapi tak semestinya. Kalau dah memang tak ada, itu lain. Tapi kalau ada, kita kena pakai yang cantik. Tapi kalau yang dah ada yang baru, jangan pula buang yang lama. Boleh recycle, boleh bagi orang dan seterusnya. Jadi itu tentang kain sarung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita tengok hadis 97, Anil Ash'ath bin Sulaim qala sami'tu ammati tuhaddithu an ammiha. Detail. Qala baina ana amshi bil Madinah idza insanun khalfi yaqul izarak fa innahu atqa fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qultu ya Rasulullah innama hiya burdatun malha. Qala ama laka fiyya uswatun fanazartu fa idza izaruhu ila nisfi saqaihi. Subhanallah. Kita perhatikan hadis ni. Daripada Al-Ash'ath bin Sulaim, ia berkata, aku mendengar bibiku. Bibi siapa ni? Ia berkata, aku mendengar bibiku, Bibi Sulaim. Bibi siapa? Ash'ath. Betul? Bibinya Ash'ath. Jadi nama dia Ash'ath bin Sulaim. Ia berkata, aku mendengar bibiku. Bibi itu apa? Makcik belah mana? Bibi makcik belah mana? Mak.
Bapa. Kalau belah mak nama dia apa? Pipi. Belah bapa bibi. Kalau belah mak hantam sajalah. Okey, kita tengok footnote kat situ. 159. Nama bibi Al-Ash'ath adalah Ruham. Underline tu. Underline Ruham. Sedangkan nama pamannya adalah Ubaid bin Khalid Al-Muharibi. Okay, jadi kita tengok Arab dia. Sami'tu ammati. Jadi kalau ammati itu daripada bapa. Itu tulis bibiku, tulis daripada bahagian bapa. Kalau bibi daripada bahagian mak, dalam bahasa Arab dia apa? Tengok bahasa Arab dia tadi tu, Anil Ash'as bin Sulaim qala sami'tu ammati. Betul tak? Ammati tu bulatkan, tulis itu bahagian bapa. Dan bahasa Arab dia tu, qala sami'tu ammati. Ammati tu bahagian bapa. Kalau bahagian mak, khalati. Tulis kat tepi tu. Kalau mak punya bahagian mak, maksudnya bibi bahagian mak, itu khalati. Kha alif lam ta ya unta. Khalati. Itu bahagian mak. Okay, jadi aku mendengar bibiku. Siapa nama bibik dia tadi? Ruham. Okay. Dari pihak ayah menceritakan sebuah hadis dari pamannya. Paman siapa pula ni? Paman siapa? Tengok betul. Aku mendengar bibikku. Okey. Itu bibik siapa? Bibiknya Ash'ath. Betul? Ya, dia dengar bibik dia menceritakan dari pamannya. Pakcik bibik. Wah. Pakcik bibik. Pakcik bibik nama dia apa? Apa nama dia? Okey, tapi itu daripada pakcik bibik dia. So bibik dia, maksudnya makcik dia ceritakan daripada pakciknya. Okay, ketika aku berjalan di kota Madinah. Kota Madinah. Madinah besar tak Madinah? Besar? Tak besar. Madinah tu daripada mana ke mana? Tulis kat situ. Nabi SAW mengatakan Al-Madinah tu ma baina Ir ila Sur. Tulis Madinah itu besar dia daripada gunung Ir. Macam mana eja Ir? I ada apostrofi I-R. Ir. Dia kalau sebut air dia jadi air. Tapi kalau air, ain ya ra. Dia nama dia Ir. Ke Gunung Sur. Gunung Sur, S-U-R. So Madinah kalau kita ditanya, Madinah tu besar dari mana ke mana? Kita katakan daripada Gunung Ir ke Gunung Sur. Maksudnya apa? Daripada belakang Gunung Uhud sampai kepada Miqat. Itu dia punya keluasan Madinah tersebut. Ketika aku berjalan di kota Madinah, di belakangku ada seorang yang berkata, di belakang dia ada seorang yang berkata, angkatlah kain sarungmu. Angkatlah kain sarungmu, kerana yang demikian itu lebih takwa. Dia bagi reason lagi. Mula-mula angkat kain sarungmu, kemudian dikatakan apa? Yang itu adalah lebih takwa. Tengok footnote kat situ, dalam nasah yang lain tertulis anqa, iaitu lebih bersih, dan abqa, yang lebih banyak pahalanya dan lebih kekal. Ternyata orang tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi faham cerita dia? Bibi dia ceritakan tentang pakcik dia. Pakcik dia berjalan kat kota Madinah, tiba-tiba dekat belakang dia ada orang tegur dia. Oi, angkat kain kau. Kerana itu lebih bertakwa. Dia fikir siapa yang sound aku ni? Tengok dia tulis belakang siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata orang tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku katakan, wahai Rasulullah,
ini adalah baju tebal yang bergaris-garis. Tengok footnote tu. Pakaian bergaris-garis hitam dan putih. Mungkin maksudnya yang dia pakai hanyalah pakaian luar yang tebal mengusir rasa dingin, bukan pakaian utama. Faham tak? Dia kalau macam jaket ataupun pakaian winter coat, itu pakaian yang luar. Jadi dia jawab, ya Rasulullah, ini kan hanya pakaian luar. Jadi tak apa. Dia bagi satu reason. Lalu apa Nabi jawab? Tengok, underline tu, underline beliau bersabda. Bulatkan, underline, bracket, starkan dua. Kat beliau bersabda tu. Tengok Nabi jawab apa? Bukankah pada diriku ada tauladan untukmu? Dia bagi soalan, jawapan killer punya jawapan. Apa dia cakap? Bukankah pada diriku ada tauladan untukmu? Jadi nak katakan apa? Kalau kau ada alasan, aku yang paling baik untuk aku beri alasan. Faham? Maksudnya akulah orang yang paling ada tauladan. Kerana apa? Allah katakan apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu terdapat tauladan yang terbaik. Ada sebut terbaik di situ. Jadi dia katakan, bukankah pada diriku ada tauladan untukmu? Jadi kalau kau rasa benda tu baik, aku lebih baik, kau kena ikut. Lalu aku melihat kepada kain sarung beliau hanya sampai ke pertengahan kedua betis beliau. Jadi kita kalau sebut tentang kain sarung Rasulullah, jadi sampai kat mana? Kedua betisnya. Betis tahu kat mana? Jadi kat mana? Betis kat mana betis? Betis kat sinilah. Apa kita panggil? Betis lah kan, betul lah? Peha dengan betis lain jangan fikir setengah peha. Setengah peha dah skirt. Ada setengah betis. Setengah betis. Jadi ini akan kita bahaskan tentang masalah apa dia? Melabuhkan pakaian bagi lelaki. Saya akan bagi masalah dia secara detail pada minggu akan datang. Boleh insya-Allah? Jadi apa pun saya rasa semua dah tahu tentang masalah ni. Cuma bagaimana sikap kita. Bagaimana sikap kita. Ada yang mengatakan ada pendapat begitu, ada pendapat begini, betul. Cuma kita nak tengok, seandainya kita depan Rasulullah, kita bagi alasan, Nabi dah cakap apa? Itu bagi saya bagi hint je lah. Kalau kita lah cakap itu depan Rasulullah, bila Nabi SAW, bila sampai, Nabi SAW akan jawab apa pada kita. InsyaAllah saya akan bahaskan sedikit. Saya akan bawakan hadis-hadis yang lain dan perbezaan-perbezaan pendapat tentang melabuhkan pakaian. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi insyaAllah kita akan sambung pada minggu akan datang. Mudah-mudahan yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Jadi insyaAllah kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.